guys, bersama saya lagi dalam Alright Nova Channel. Wow, ini dia isu panas yang sedang trending di media sosial sahabat-sahabat semua. Ya, berkaitan dengan isu ya, lanjutan kontrak Azam Baki. Ini yang menjadi kecoh. Siapa yang menjadi kecoh di luar sana? Pihak pembangkang, kenapa mereka begitu kepanasan, meroyan ya, atas lanjutan kontrak Azam Baki. Namun ini adalah jawapan padu daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, mungkin anda tertanya-tanya seperti saya, kenapa geng-geng sapu bersih daripada pihak pembangkang ini begitu terdesak yang memainkan isu lanjutan kontrak Azam Baki ataupun Ketua Pesuruhjaya ISPRM ini. Adakah begitu gentar? Sedangkan kalau kita sedia tahu bahwa Azam Baki ini adalah dilantik oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin. Tetapi hari ini mereka pula menyatakan pelbagai tumahan ke atas keputusan yang dibuat oleh Perdana Menteri untuk melanjutkan kontrak Azam Baki ini, sahabat-sahabat semua. Jadi tanpa buang masa, saya ingin memberikan jawapan balas ya terhadap apa yang dilontarkan, dikatakan oleh pihak-pihak pembangkang di luar sana. Jadi ini dia berita kecoh, PA melanjutkan kontrak Ketua Pesuruhjaya, sekali Anwar menjawab ini sebabnya. Jadi ini adalah sebab utama ya kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim melanjutkan ya, yang mana Perdana Menteri mempertahankan keputusan melanjutkan kontrak Azam Baki sebagai Ketua Pesuruhjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ISPRM. Ini kerana katanya beliau berpuas hati dengan prestasi Azam. Ya, dari segi kerja saya bagi kelonggaran dan sewenang sepenuh kepada ISPRM dan juga program negara untuk menjalankan tugas. Dan setakat ini saya lihat mereka jalankan tugas dengan memuaskan, katanya kepada sidang media hari ini. Rabu lalu kerajaan mengumumkan kontrak Azam dilanjutkan setahun lagi. Kontrak itu sepatutnya tamat pada 12 Mei yang lalu. Tetapi keputusan itu dikritik mudah Selangor yang menyatakan ironi lanjutan kontrak itu kerana pemimpin Pakatan Harapan menyertai perhimpunan tangkap Azam Baki pada Januari tahun lalu susulan kontroversi Azam memiliki saham berjuta ringgit. Azam dilantik mengotai ISPRM pada 9 Mac 2020 susulan peletakan jawatan Latifah Koya selepas kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan. Pada akhir 2021, Azam menjadi tumpuan media susulan dakwaan memiliki saham dan waran dalam syarikat senarai awam. Beliau menafikan sebarang salah laku, tetapi beberapa kumpulan pemantau dan pemimpin PHS menggesak siasatan dijalankan ke atasnya. Azam turut dilaporkan disoal siasat 3 jutaan kuasa ISPRM berhubung perkara itu. Tapi Menteri Jabatan Perdana Menteri ketika itu, Wan Junaidi Tuanku Jaafar, dilaporkan berkata isu itu selesai selepas Suruhanjaya Security memutuskan tiada kes. Soalnya di sini adalah melalui apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar, tanggungjawab yang tugas yang dilakukan oleh Ketua Pesuruhjaya ISPRM ini adalah satu yang memuaskan, dan kerana itu Datuk Seri membuat keputusan untuk melantik beliau semula mengotai dalam masa setahun lagi, sahabat-sahabat semua. Jadi yang meroyan tetap meroyan ya, mereka tetap akan tidak puas hati dengan apa yang kerajaan lakukan. Itu dia sahabat-sahabat semua. Dan perkara yang kedua yang saya ingin kongsikan adalah hari yang kita nanti-nantikan, sahabat-sahabat semua. Ini dia The Anwar The Untold Story di Pawagam pada 18 Mei ini. Cuma ada 2 hari lagi, sahabat semua. Hari ini 16 hari bulan, ada 2 hari lagi untuk kita menunggu filem ini ditayangkan serentak di seluruh pawagam di dalam negara kita. Ya, satu yang amat menggembirakan dan memberikan keterujaan. Saya percaya sahabat-sahabat di luar sana seperti saya juga bersemangat ya untuk menonton movie ini, kerana kita bakal mengetahui apakah sebenarnya yang berlaku di dalam perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim, terutamanya di dalam melawan korupsi rasuah yang berleluasa di dalam negara kita. Jadi kalau saya baca sedikit di sini, dikatakan filem Anwar The Untold Story yang akan menemui penonton mulai 18 Mei ini selepas dibuat tayangan perdana pada
18 Mei lepas. Menurut penerbitnya Zulkifli Anwar atau lebih dikenali sebagai Zunar, tayangan akan dibuat di pawagam di seluruh Malaysia. Set masa kejadian yang dirakamkan oleh filem ini antara tahun 1993 hingga 1998 yang mengisahkan perjuangan dan pengorbanan Datuk Seri Anwar melawan rasuah, juga dibantu dengan kesetiaan sang isteri. Filem memfokuskan bagaimana Anwar tegas menolak berbagai jenis imbuhan dan wang tunai daripada cokong-cokong besar, kata Zunar. Ya, dia juga berkata, juga bagaimana dia enggan menggunakan wang rakyat untuk membail out syarikat anak pemimpin tertentu yang kerugian berbilion ringgit. Kerana dia difitnah dengan sebuah konspirasi besar, dipecat, dipukul secara brutal dalam lokap dan biarkan tanpa rawatan perubatan hingga beberapa hari, katanya dalam satu kenyataan. Filem berdurasi 108 minit ini dibuat tayangan perdana pada 8 Mei yang lalu, melibatkan 1,700 penonton termasuk Perdana Menteri dan istrinya Datuk Seri Dr. Wan Aziza Ismail. Filem yang diterbitkan di Indonesia diarahkan oleh Viva Mesti, manakala Zunar adalah eksekutif produser yang juga menulis cerita asalnya. Pelakonnya adalah Farid Kamal yang memegang sebagai Perdana Menteri Anwar, Acha, Wan Aziza, Hasnul Rahmat, Firdaus Karim, Siska Chadwick, Pete Pagau dan Dewi Irawan. Itu antara pelakon-pelakonnya, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik sahabat semua untuk kita menonton bersama. Jangan buang masa, jangan tidak ya pergi ke mana-mana pawagam untuk menonton movie ini. Kerana kita percaya ya, inilah cerita benar yang dinyatakan di dalam sebuah filem ya. Walaupun mungkin ada perbezaan dari bahasa, tempat dan sebagainya, tapi apa yang kita mau fokus di sini adalah intipati kepada cerita ini, sahabat-sahabat semua. Yang mana seperti mana yang dinyatakan oleh produser utamanya ini adalah cerita ini berkisar dari tahun 1993 dan sehingga 1998, sahabat semua. Yang mengisahkan tentang Datuk Seri berjuang bersendirian, sahabat semua. Tidak ada siapa-siapa yang berani bersama dengan beliau, kecuali penyokong-penyokongnya ketika itu ya, namun tidak mempunyai kuasa. Datuk Seri diperlakukan seperti dihina dengan pelbagai lagi, sahabat-sahabat semua. Apa yang berlaku? Dilakukan satu konspirasi besar untuk menjatuhkan beliau, dipukul ya, seperti mana yang kita tahu dalam gambar ini, mata lebam. Mata lebam itu adalah satu perkara yang amat-amat mendukacitakan kita. Ya, dikatakan apabila ketua polis itu sendiri yang memukul Datuk Seri Anwar Ibrahim, lalu dibiarkan dimasukkan dalam lokap dalam keadaan gelap, tanpa ada singki, tanpa ada tandas dan sebagainya. Itu adalah satu pengorbanan besar daripada seorang pemimpin yang melawan kebobrokan, penyelewengan, korupsi, rasuah dalam negara kita, sahabat-sahabat semua. Namun hari ini, inilah masanya untuk kita memberikan sokongan padu kepada movie dan cerita ini, khususnya kepada Perdana Menteri kita. Terima kasih sahabat semua kerana sentiasa memberikan sokongan padu kepada Alright Nampak Channel. Dan sekiranya sahabat-sahabat semua ingin memberikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti Walan Walauntit, lebay-lebay, geng sapu bersih dan juga geng takut Anwar, sahabat-sahabat semua. Apabila memberikan komen penuh dengan fitnah, hasutan dan juga kebencian melampau, sahabat. Itu dia. Jadi, izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright Nampak Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.